Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Kawan-kawan semua, coba Anda bayangkan. Anda bangun pagi, buka pipe di rumah dan bukannya air yang keluar, tetapi hanya angin yang berbunyi. Bayangkan pula terpaksa beratur panjang membawa baldi dan tong. Macam mau beli minyak masak bersubsidi pula, semata-mata untuk mendapatkan air yang bersih. Kedengarannya seperti adegan dari negara yang mundur, betul atau tidak? Tetapi inilah realiti yang dihadapi rakyat Sabah sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan yang lebih panas, siapa sebenarnya yang patut dipersalahkan? Parti warisan di bawah Datuk Seri Shafie Apdal, ataupun ada tangan-tangan tersembunyi yang coba menutup cerita sebenar? Nah, pada video kali ini kita akan coba bongkarkan ataupun kita coba ulaskan kontroversi krisis air Sabah yang penuh dengan angka berjuta-juta, dakwaan salah urus dan persoalan besar tentang integriti kepimpinan. Baru-baru ini, UMNO Sabah melalui Ketua Penerangan mereka, Datuk Suhaimin Nasir, menuduh bahwa punca utama krisis air Sabah bermula sejak tahun 2019 ketika Shafie Apdal memimpin Kerajaan Warisan. Kata beliau, Shafie Apdal telah membuat keputusan yang besar, yaitu menamatkan kontrak 6 syarikat konsesi air yang ketika itu menguruskan 58 loji rawatan air di seluruh negeri. Keputusan ini menyebabkan kerajaan negeri terpaksa membayar pampasan lebih 315 juta ringgit kepada syarikat-syarikat terbabit. Persoalannya, adakah ini keputusan bijak seorang pemimpin yang berwawasan ataupun sekadar langkah politik terburu-buru yang akhirnya menjerut leher rakyat sendiri? Menurut Suhaimi, rakyat Sabah kini bukan lagi sibuk bertanya bila jalan siap, tetapi lebih risau bila air akan sampai ke rumah. Dari Sandakan, Tawau, Lahadatu, sampailah ke Kota Kinabalu. Pemandangan orang beratur panjang dengan baldi dan tong sudah menjadi kebiasaan. Macam manakah perkara ini boleh sampai ke tahap ini? Kalau benar tujuan Shafie Apdal menghentikan kontrak itu untuk menjimatkan wang kerajaan, kenapa sampai sekarang rakyat masih kena tadah air hujan, membeli air lori setiap minggu? Malah ada yang hidup seolah-olah air bersih ini satu barang yang mewah. Dan Suhaimi tidak berhenti di situ. Beliau turut membangkitkan soalan panas kepada Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Marsidi Manjun. Adakah kerajaan Sabah masih menanggung beban bayaran akibat kesilapan Shafie Apdal ini? Malah Suhaimi menyindir bahwa sejarah tidak akan mengingati Shafie Apdal sebagai penyelamat, sebaliknya sebagai punca utama krisis air di Sabah. Itu kawan-kawan satu tuduhan yang memang cukup berat. Tapi jangan lupa, warisan tidak duduk diam. Adun Gumgum, Arunarsin Taib bangkit mempertahankan Shafie Apdal dan membalas balik tuduhan UMNO. Kata beliau, apa yang Suhaimi dakwa itu hanyalah tuduhan kosong tanpa asas. Beliau membawa hujah yang lebih berat, laporan Ketua Audit Negara Malaysia Siri 1 tahun 2019. Menurut laporan rasmi itu, kontrak yang diberikan kepada 9 syarikat konsesi memang bermasalah sejak awal lagi. Ia tidak seimbang dan merugikan negeri karena tidak ada klausa penalti jika syarikat gagal penuhi syarat. Logiknya, kalau syarikat boleh gagal tanpa dihukum, siapa yang untung? Lebih mengejutkan lagi, Arunarsin mendakwa ada kontrak yang diberikan kepada syarikat baru ditubuhkan setahun sahaja, tetapi terus mendapatkan kontrak selama 20 tahun. Bayangkan, syarikat yang masih mentah tiba-tiba diberi tanggung jawab mengurus loji rawatan air bertahun-tahun lamanya. Tidak peliklah kalau berlaku masalah besar. Malah beliau menegaskan ada konflik kepentingan, di mana salah satu syarikat dikatakan dimiliki oleh saudara kepada pegawai kanan Jabatan Air Sabah. Individu yang pernah dikaitkan dengan skandal air 114,5 juta ringgit yang cukup gempar beberapa tahun yang lalu. Kalau Anda masih ingat, skandal air Sabah ini pernah menjadi berita hangat pada tahun 2016 apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan pegawai kanan jabatan bersama timbunan wang tunai berjuta-juta ringgit yang ditemui di rumah.
Rakaman gambar duit bertimbun atas katil, dalam almari, bahkan dalam kotak menjadi viral seluruh negara. Jadi apabila nama pegawai kanan jabatan air disebut lagi dalam isu kontrak ini, ramai yang mula tertanya-tanya. Adakah krisis air Sabah sebenarnya berpunca daripada kepincangan lama yang diwarisi dan bukannya semata-mata keputusan politik Syafiq Apdal pada tahun 2019? Tambahan lagi, laporan audit turut menegur kelemahan pengurusan kontrak. Ada rekod penyelenggaraan dibuat secara lamsam, tanpa butiran jelas kos sebenar. Malah apabila diminta minit mesyuarat pun tidak dapat dikemukakan kepada ketua audit negara. Bayangkan, sebuah urusan berbilion ringgit tetapi dokumen rasmi pun tiada. Bukankah ini tanda-tanda ada sesuatu yang disembunyikan? Arun Narsin akhirnya mengajukan persoalan yang cukup pedas. Mana satu yang kamu mau percaya? Laporan ketua audit negara ataupun sekadar tuduhan politik daripada seorang pemimpin UMNO? Nah, adakah Suhaimi coba menafikan kredibiliti laporan rasmi negara semata-mata untuk menyerang Syafiq Apdal? Disinilah konflik menjadi semakin panas. Di satu sisi, UMNO menuduh Syafiq Apdal sebagai dalang krisis air dengan membayar pampasan ratusan juta ringgit. Di sisi lain, Warisan pula mendakwa mereka sebenarnya menyelamatkan negeri daripada kontrak berat sebelah yang penuh dengan konflik kepentingan. Malah ada kaitan dengan skandal rasuah terbesar Sabah. Jadi siapa sebenarnya yang bercakap benar? Coba kita pikir dulu. Kalau benar Warisan coba membersihkan sistem dengan menghentikan kontrak yang merugikan, kenapa selepas itu tidak ada pelan konkret untuk pastikan rakyat tidak terkesan? Kenapa rakyat masih terpaksa bergantung kepada lori air sehinggalah sekarang? Sebaliknya, kalau UMNO kata Syafiq Apdal punca, kenapa mereka sendiri sewaktu berkuasa puluhan tahun sebelum itu gagal menyelesaikan masalah asas bekalan air? Adakah krisis ini sekadar diwarisi daripada kelemahan lama yang ditutup rapat dan kini menjadi senjata politik untuk menyalahkan pihak yang lain? Persoalan kontroversi yang timbul di sini juga ialah adakah krisis air Sabah ini benar-benar berpunca daripada keputusan Syafiq Apdal pada tahun 2019 atau sebenarnya ia adalah hasil daripada kerakusan sistem lama yang penuh dengan kontrak berat sebelah, kronisme dan juga rasuah sejak berdekad-dekad yang lalu. Dan kalau jawaban kedua itu benar, tidakkah rakyat Sabah sebenarnya sedang menjadi mangsa kepada permainan politik dua hala yang hanya sibuk mencari kambing hitam dan bukannya jalan penyelesaian? Dan disinilah yang menimbulkan rasa ingin tahu kita semua. Kalau laporan ketua audit negara sudah menyatakan ada kelemahan dalam kontrak sebelum ini, kenapa tiada tindakan tuntas yang diambil? Kenapa syarikat yang gagal tidak dikenakan penalti? Siapa yang melindungi mereka? Dan paling penting, siapa yang akhirnya mengaut keuntungan berjuta-juta, sedangkan rakyat biasa terpaksa beratur dengan baldi dan tong setiap hari. Sampai bila isu asas seperti air bersih yang sepatutnya hak rakyat perlu dijadikan senjata politik? Sampai bila rakyat Sabah perlu hidup dalam keadaan seolah-olah bekalan air ini satu nikmat yang luar biasa? Inilah persoalan besar yang perlu kita jawab. Bukan sekadar menuding jari antara Warisan dan juga UMNO. Jadi kawan-kawan, apakah pendapat Anda? Adakah Syafiq Apdal patut dipersalahkan sepenuhnya ataupun adakah krisis air Sabah ini hanyalah cerminan masalah lama yang diselindungkan selama ini? Atau lebih dahsyat lagi, adakah kedua-dua pihak sebenarnya berkongsi dosa dalam episode malang rakyat Sabah ini? Nah, coba Anda tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen di bawah karena isu ini bukan sekadar cerita politik, tetapi soal hak asasi. Hak untuk mendapatkan bekalan air yang bersih. Kalau Anda rasa pendedahan ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe untuk terus bersama kami dalam membongkar isu-isu besar negara. Sebab kita percaya, kebenaran bukan sekadar apa yang ahli politik katakan, tetapi apa yang rakyat berhak tahu. Sekarang, pilihan di tangan Anda.
Mau percaya pada retorik politik ataupun berani soal siapa sebenarnya yang mengaut keuntungan dari krisis air Sabah ini. Itulah yang kita kena pikirkan bersama-sama. Baiklah sahabat-sahabat semua, salam sejahtera dan salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih semua.